على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah bagi kita taufik hidayah sehingga malam ni dapat kita hadir ke rumah Allah, tunaikan perintah Allah, solat fardu maghrib berjemaah. Seterusnya kita manfaatkan masa di antara maghrib dengan isyak ni dengan pengajian berkenaan dengan solat berjemaah kita. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita sehingga ibadat solat yang kita kerjakan betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, mendapat ganjaran, dicucurinya ke atas kita rahmat dan juga barakah. Memanfaatkan masa antara maghrib dengan isyak ni perkara yang sangat menguntungkan. Lebih-lebih lagi kita manfaatkan dengan ilmu agama. Duduk saja dalam masjid pun dapat apa? Dapat pahala. Kita duduk dalam masjid menunggu solat, pahalanya seolah-olah kita sibuk solat. Maknanya terus menerus mendapat ganjaran solat. Apatah lagi di samping kita menunggu solat isyak, kita belajar. Fadilat belajar pun banyak dinyatakan oleh Nabi. Ini tak perlulah kita nak terangkan kat sini, memadai. Sebutannya di kuliah-kuliah yang lepas. Baik. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Malam ni kita sambung Kitab Al-Qawlul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, masalah yang ke-66. Betul ni? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin. Disunatkan di dalam sembahyang 5 saktah. Saktah ni berhenti seketika. Jangan disambung yang sebelum dengan yang selepas. Jangan disambung yang sedang dibaca dengan yang seterusnya. Berhenti seketika. Itu makna saktah. Berapa lama nak berhenti? Ulama kata sekadar masa sebut subhanallah. Kejap je lah. Tujuannya macam-macam lah. Antara tempat tu tujuannya supaya tak disangkakan yang sedang dibaca ini bercantum dengan yang selepasnya. Yang selepasnya tak disangka bercantum dengan yang sebelumnya. Itu antara maksud saktah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, disunatkan di dalam sembahyang 5 saktah. 5. Yakni berhenti sekejap. 5 itu iaitu pertama selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berhenti sekejap. Maka janganlah sambungkan dengan doa. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Jangan disambung. Berhenti. Allahu Akbar. Lepas tu baru baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang kedua, selepas selesai daripada doa iftitah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti kejap. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Yang ketiga, selepas waladdallin, berhentilah sekejap sebelum membaca amin. Jangan waladdallina amin. Lin, berhenti. Amin. Supaya tidak diwahamkan amin itu sebahagian daripada Fatihah. Itu kalau kita sambung, orang akan menyangka amin adalah sebahagian daripada surah Fatihah. Padahal tidak. Untuk menghilangkan waham itu, saktah. Lepas waladdallin, kemudian barulah disebut amin. Yang keempat, selepas amin, sebelum membaca surah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital. Dan disunatkan bagi imam berhenti lepas amin sekadar masa makmum membaca Fatihah. Jangan terus baca surah lepas Fatihah. Bagi masa kepada makmum untuk membaca surah Fatihah. Kerana semasa imam baca surah Fatihah, makmum mendengar. Bila makmum nak baca surah Fatihah, yang diwajibkan baca surah Fatihah ni setiap orang yang solat. Makmum diwajibkan juga sebagaimana imam diwajibkan. Kerana itu bagi ruang, bagi tempat, bagi masa untuk makmum baca surah Fatihah. Lepas imam selesai baca surah Fatihah, berhenti. Kadar masa makmum baca surah Fatihah. Kemudian barulah imam baca surah. Hukum ni sunat. Melainkan jika makmum pekak, tidak dengar. Semua makmum orang pekak. Maka tidak disunatkan imam saktah untuknya. Amin. Terus baca surah. Kerana kalaulah waktu imam baca Fatihah tadi pun makmum ni tak dengar. Tak dengar. Disunatkan makmum bila imam baca, dia mendengar bacaan imam bila dia boleh mendengar, dia ada kemampuan untuk mendengar. Tapi kalaulah dia tak dengar, maka tak sunat bagi dia buang masa macam tu saja. Disunatkan bagi dia membaca. Khutbah Jumaat sama juga. Selalu Tok Bila duk ingatkan kan, di setengah tempat. Bila khatib sedang berkhutbah, hendaklah makmum mendengar dengan penuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Kalaulah makmum tegur orang yang bercakap-cakap dengan perkataan ansit, diam, faqad laghauta, sesungguhnya makmum itu telah melakukan perkara yang sia-sia, perkara yang lara, kan? Disunatkan beri perhatian, beri tumpuan, dituntut bila mana khutbah itu didengari. Khatib sampaikan dengan kuat sehingga makmum yang berada di belakang pun dengar. Tapi kalaulah suara khatib tak dengar, pembesar suara tak berfungsi, tak dengar apa, maka sunat bagi makmum sibukkan diri dengan perkara yang berfaedah. Tasbih, tahmid, selawat, istighfar, tahlil, ataupun baca Quran. Jangan senyap. Buat sesuatu yang mendatangkan pahala. Sama halnya dalam solat. Bila makmum dengar bacaan imam, dituntut beri perhatian, beri tumpuan, dengar bacaan tadi. Tapi kalau tak dengar, sibukkan diri dengan apa? Bacaan, baca Fatihah, baca surah.
Baik, yang kelima, selepas selesai daripada membaca surah, walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti dulu. Baru Allahu Akbar, takbir rukuk. Disunatkan saktah sebelum turun rukuk. Itulah dia 5 saktah yang disunatkan di dalam solat. Saktah-saktah ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata. Nabi apabila dia takbir solat, dia pun saktah, dia pun diam. Allahu Akbar, diam. Faqultu, lepas solat, Abu Hurairah tanya Nabi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, aku tebus Tuhan dengan ibu dan ayahku. Ara'aitu sukutaka bainat takbir wal qira'ah ma taqul. Aku lihat Tuhan diam di antara takbiratul ihram dan juga qira'ah Fatihah. Tuhan diam. Ma taqul, apa yang Tuhan baca ketika Tuhan diam itu? Nabi SAW bersabda, aku membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan juga dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Ya Allah, basuhlah aku daripada dosa-dosaku dengan air, dengan salji dan dengan ketulan ais. Itu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi lepas takbir sebelum baca Fatihah. Sebenarnya doa iftitah ni banyak riwayat. Itu salah satu. Ada riwayat menyebut doa yang Nabi baca lepas takbir sebelum baca Fatihah adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini dibaca oleh orang yang bermazhab Hanafi. Doa iftitah dia. Ada doa iftitah yang Nabi baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini riwayat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Dijadikan doa iftitah. Ada lagi riwayat yang lain menyebut waktu malam dalam tahajud lepas takbir, doa yang Nabi baca sebelum Fatihah adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard ilah. Baik. Seterusnya masalah yang ke-67. Disunatkan bagi imam, makmum dan munfarid membaca amin. Disunatkan imam berkata amin. Kerana apabila imam berkata amin, maka berkatalah para malaikat amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan diam. Imam cakap apa? Amin. Bila imam amin, malaikat pun kata amin. Warid di dalam hadis, datang di dalam hadis. Kat bawah tu dia beritahu. Dan disunatkan bagi makmum turut berkata amin serentak dengan imam. Bila imam kata amin, sunat makmum juga melafazkan amin serentak dengan
amin yang dilafazkan oleh imam. Takbiratul ihram dilarang makmum serentak dengan imam. Adapun rukun-rukun yang lain tak digalakkan makmum serentak ataupun mendahului imam. Adapun amin dituntut makmum serentak dengan imam. Ada tempat tak boleh makmum serentak dengan imam, ada tempat dituntut serentak dengan imam. Yang dituntut serentak ni perkataan amin. Sabda Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Artinya barang siapa bertentangan bacaan aminnya dengan amin malaikat. Bertentangan maksudnya serentak. Amin yang diucap serentak dengan amin yang diucap oleh malaikat. Tak dengar malaikat ucap amin, macam mana nak tahu serentak? Tidak. Malaikat dia ucap amin ketika imam melafazkan amin. Bila serentak dengan imam, berarti serentak dengan malaikat. Maka nescaya diampunkan barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Dosa yang telah lalu, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dosa kecil. Dan dikehendaki dengan muwafaqah, yakni bertentangan ataupun serentak di sini muwafaqah dengan perkataan mengikut pendapat yang sahih. Ulama berbeza pandangan. Apa makna wafaqah? Muwafaqah amin dengan malaikat. Apa makna muwafaqah di situ? Satu pendapat mengatakan muwafaqah itu muwafaqah pada melafazkan amin. Itu satu. Yang kedua mengatakan muwafaqah itu adalah muwafaqah pada keikhlasan melafazkan amin. Antara dua pendapat ini, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan maksud muwafaqah di situ adalah muwafaqah pada perkataan amin tu. Mengikut pendapat yang lain pula, muwafaqah pada ikhlas dihikayatkan oleh Al-Khattabi dan Nawawi dalam syarah Muslim. Habis. Berikutnya masalah yang ke-68. Beberapa makna kalimah amin. Bagi kalimah amin ini ada beberapa makna. Apa makna amin? Pertama, kata ulama, makna amin ialah ya Allah, perkenankanlah, kabulkanlah doa kami. Kita baca surah Fatihah daripada ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa. Kita baca daripada awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kata, hamba aku puji aku. Hamba aku puja aku. Bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata ini antara aku dan hamba aku, dan bagi hamba ku apa-apa yang dimohon. Kemudian kita pun mohonlah ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau bagi nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, waladhdallin, tidak juga jalan orang yang sesat. Itu adalah doa. Bila habis doa, maka kita pun minta kepada Allah, perkenankanlah permohonan kami, doa kami ni. Ya Allah, perkenankanlah, kabulkanlah doa kami. Amin tu maknanya kabulkanlah. Itu makna yang pertama, amin. Yang kedua, ada yang mengatakan makna amin, janganlah engkau hampakan harapan kami. Yang ketiga, makna amin, tiada siapa yang berkuasa atas ini semua. Atas memperkenankan semua permintaan ini, melainkan engkau. Yang keempat, mengatakan makna amin adalah kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu, dan kami berharap kepadamu, janganlah hampakan harapan kami. Itu yang keempat. Makna amin yang kelima, kata setengah ulama, amin itu adalah satu nama daripada nama-nama
Allah. Amin. Kerana apabila seseorang yang bersembahyang berkata amin, maka seolah-olah ia berkata, ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami. Baik. Kemudian yang keenam, ada yang mengatakan amin tu adalah materi bagi doa dan dicapkan di atasnya di atas doa. Amin tu macam kita apa dia? Turunkan. Turunkan apa? Cap. Chop. Meterai, Seperti mana dicapkan di atas sesuatu supaya memelihara, supaya sesuatu itu terpelihara. Bila dimeterai, dicap, maknanya perkara itu terjaga, terpelihara. Seolah-olah orang yang berdoa, bila dia kata amin, seolah-olah dia berdoa, seolah-olah orang yang berdoa itu mengecapkan atas doanya dengan ini cap, iaitu dengan amin. Supaya terpelihara amalannya daripada syaitan. Kenapa perlu dijaga, dipelihara? Doa yang diajukan kepada Allah Ta'ala dalam surah Fatihah tu kenapa perlu dijaga? Kerana musuh terlalu banyak. Syaitan. Jadi bila disebut amin, maka terus doa itu, bacaan Fatihah itu terpelihara. Tidak lagi dapat dirosakkan oleh syaitan. Bila terpelihara, esok ke akhirat kita dapatlah dia punya faedah dia. Tapi kalau dah rosak, tak dapat manfaat dia di akhirat. Baik, yang ketujuh, ada yang mengatakan makna amin ialah satu bendaharaan. Satu bendaharaan dikurniakan kepada yang berkata. Siapa yang kata amin lepas baca surah Fatihah, Allah akan bagi dia perbendaharaan. Perbendaharaan itu akan dapat dilihat, dapat dinikmati, dirasai di akhirat esoklah. Yang ke-8, amin ialah satu isim, satu nama diminta turun dengannya rahmat. Amin maknanya orang yang berdoa itu minta Allah Ta'ala bagi dia turunkan ke atas dia rahmat. Itulah dia. 8 yang dinyatakan oleh ulama antara makna lafaz amin yang kita ucap lepas Fatihah. Baik, seterusnya. Masalah yang ke-69. Disunatkan membaca amin lepas selesai membaca surah Baqarah. Dan sunat ditambah dengan doa sebelumnya dan selepasnya. Disunatkan juga membaca amin apabila selesai daripada membaca surah Baqarah. Apa akhir ayat surah Baqarah tu? Akhir surah Baqarah 2 ayat itulah yang masyhur. Amanar Rasul la yukallifullah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kan ayat doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Tu start doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa tu. Ya Allah, janganlah kau azab kami disebabkan kami lupa ataupun tersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan kepada kami kesusahan sebagaimana kau telah bebankan kepada orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan beban kepada kami sesuatu yang kami tak mampu. Wa'fu 'anna, ampunlah dosa kami. Waghfir lana, ampunlah dosa kami. Warhamna, rahmatillah kami. Anta maulana, kamulah maula kami, Tuhan kami. Fansurna, tolonglah kami ke atas kaum yang kafir. Doa. Maka kata pengarang kitab ni disunatkan lepas habis baca surah Baqarah ni, kita sebut apa? Amin. Maknanya ya Allah perkenankanlah doa kami ini. Maknanya dalam Al-Quran ni dia bukan hanya cerita hukum. Dia ada cerita hukum. Dia ada cerita kisah-kisah orang yang terdahulu.
Nabi-nabi, rasul-rasul. Kisah apa orang-orang yang dekat dengan Allah seperti Luqmanul Hakim, Habibun Najjar, kisah mak Nabi Isa, Maryam, kakak Nabi Musa, mak Nabi Musa. Kemudian ada cerita tentang kehebatan kebesaran Allah. Ada juga dalam Al-Quran berkenaan doa. Jadi bila kita baca Al-Quran berkenaan dengan doa, maka lepas baca ayat tu kita pun kata apa? Amin. Disunatkan membaca amin apabila selesai daripada membaca surah Al-Baqarah. Demikianlah oleh Al-Baghawi di dalam tafsir ni. Perkara ni disebut oleh Imam Baghawi. Sunat baca amin lepas baca surah Al-Baqarah ni. Imam Baghawi sebut dalam kitab tafsirnya. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jikalau berkata orang sembahyang amin Rabbal Alamin. Biasa kita sebut amin. Je kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin je. Imam Syafi'i kata apa? Kalau kita sebut amin Rabbal Alamin. Perkenankanlah doaku wahai Rabb pentadbir sekalian alam. Maka adalah baik. Baik. Elok. Siapa kata ni? Imam Asy-Syafi'i. Dan berkata beliau lagi di dalam Imam Syafi'i dalam kitab dia, iaitu kitab Al-Um, menyebut jika imam tinggal membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam senyap. Imam tak lafazkan amin. Maka hendaklah makmum mendatangkan dengannya, yakni membacakannya dengan jahar, dengan kuat. Makmum tetap amin. Kenapa? Lafazkan amin dengan kuat supaya didengar oleh imam. Bila imam dengar, imam pun lafazkan amin. Baik, masalah yang ke-70. Disunatkan membaca Rabbighfirli sebelum amin. Sesengah makmum kita semayang selepas dia, kita semayang sebelah dia. Bila imam baca waladdallin, dia kata apa? Rabbighfirli. Kata amin. Dia pun ucap amin juga. Dia baca Rabbighfirli. Rupanya dia ambil daripada apa? Dia petik daripada sini. Pengarang ni kata diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia waladdallin, membaca pula ia Rabbighfirli amin. Warid daripada Nabi. Ini perbuatan Nabi. Rabbighfirli mana? Wahai Rabb aku, ampunlah dosa aku. Amin. Perkenankanlah doa aku. Dan tersebut di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya adalah ia apabila siapa? Abu Hurairah. Apabila membaca waladdallin, membaca ia pula Rabbighfirli amin. Tadi Nabi baca, yang ini sahabat juga ikut Nabi baca Rabbighfirli, kemudian baru melafazkan amin. Baik. Bolehlah kalau kita nak amalkan. Masalah yang ke-71. Kalimah amin ada 4 lurah. Macam mana nak sebut amin ni? Macam mana nak sebut lafaz amin? Kat mana yang panjang, kat mana yang pendek? Bagi kalimah amin ada 4 lurah, iaitu pertama mad. Apa makna mad? Panjang huruf alif dan takhfif, yakni ringan huruf mim. Amin. Amin. A panjang, mim tak ada sabdu. Amin. Amin. Pada mim tu tidak ada sabdu. Yang kedua, kasar, yakni pendek huruf alif. Amin. Huruf alif tu pendek. Amin. Dan takhfif huruf mim. Yang ketiga, imalah pada huruf alif dan takhfif pada huruf mim. Imalah macam mana? A jadi Amin. Yang keempat,
mat pada huruf alif dan tasydid huruf mim. Mim. Mim tu ditasydidkan. Dan yang keempat ini maknanya kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu dan janganlah sia-siakan harapan kami. Kan tadi dinyatakan makna-makna amin. Salah satunya ini. Yang maknanya janganlah engkau sia-siakan harapan kami itu. Yang cara sebutan yang keempat. Amin. Baik, itulah dia. 4. Lughah amin. Masalah yang ke-72. Makmum jangan mendahului imam dalam baca Fatihah. Disunatkan bagi makmum janganlah mendahului imam dengan bacaan Fatihah. Biar imam baca dulu. Selesai imam, barulah makmum baca. Itu yang disunatkan, digalakkan, dituntut. Jika ia yakni makmum mendahului imam, maka mengikut satu pendapat tidak memadai bacaannya itu. Bila tak memadai, lepas imam baca Fatihah, dia kena ulang balik. Itu maksud tak memadai. Itu satu pendapat lah. Dan mengikut pendapat yang sahih, memadailah bacaannya. Imam baca kemudian, makmum baca dulu. Waladhdallin, amin. Baru imam baca Fatihah. Kenapa jadi macam tu? Makmum tak baca doa iftitah. Takbir dia terus makmum baca Fatihah. Imam baca doa iftitah. Habis doa iftitah baru imam baca Fatihah. Jadi makmum telah mendahului imam pada bacaan Fatihah. Satu pendapat kata tak memadai, kena ulang balik. Satu pendapat lagi, pendapat yang sahih mengatakan tak perlu ulang. Bacaan yang dibaca itu dah memadai. Dah sah, dah cukup dah. Walaupun demikian, disunatkan ia mengulangi semula membacanya selepas bacaan imamnya. Walaupun memadai, terbaiknya ulang balik. Ulang balik Fatihah tersebut. Habis. Masalah yang ke-73. 73. Orang sembahyang keadaan duduk kerana uzur dan apabila ia kuasa berdiri maka wajib ia berdiri. Berdiri dalam solat rukun. Wajib. Bagi orang yang mampu. Orang yang tak mampu maka boleh dia solat dalam keadaan duduk. Bukan dia sempurnakan solat dalam keadaan duduk. Bahkan kalaulah semasa dia duduk tu, dia rasa segar, dia rasa sihat dan dia ada kekuatan untuk bangun, maka tak boleh dia sempurnakan solat dia terus dalam keadaan duduk. Dia kena bangun juga. Dia rasa nak pitam. Sembahyang dalam keadaan berdiri, rasa nak pitam. Rasa pening. Maka pada masa tu, boleh dia duduk. Dia pun duduk. Kemudian bila dia duduk beberapa lama, dia rasa segar. Dah tak ada dah. Nak pitam-pitam, nak jatuh. Maka tak boleh dia sempurnakan sembahyang dalam keadaan duduk. Dia kena bangkit. Sempurnakan sembahyang dalam keadaan berdiri. Baik, kata pengarang, jika sembahyang seorang keadaan duduk kerana uzur, kemudian kuasa ia berdiri selepas membaca Fatihah. Bila dia mampu berdiri, dah habis baca surah Fatihah dah. Siapa baca? Dia lah. Waladhdallin, amin. Kemudian dia rasa segar. Maka wajib atasnya, bukan sunat. Wajib atasnya bahawa ia berdiri untuk ia rukuk daripada qiyam. Jangan terus sempurnakan solat dengan duduk, dia kena berdiri. Kenapa berdiri? Supaya dia rukuk tu daripada keadaan dia berdiri. Bukan daripada keadaan dia duduk. Berdiri, kemudian barulah rukuk. Dan bila dia bangun berdiri, disunatkan baginya pada ini keadaan mengulangi bacaan Fatihahnya. Bila dah berdiri, ulang balik Fatihah. Sunat. Ulang balik Fatihah tu sunat. Baca Fatihah. Kemudian sempurna Fatihah, barulah dia rukuk.
Supaya kenapa? Disunatkan diulang balik Fatihah yang telah dibaca dalam keadaan duduk tu. Supaya jatuhnya, yakni berlakunya bacaan Fatihah itu dalam keadaan sempurna. Tempat baca Fatihah yang sempurna adalah dalam keadaan berdiri. Kerana asal bacaan Fatihah itu di dalam qiyam. Baik, masalah yang ke-74. Makmum jangan mengaminkan bacaan jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Ada khilaf masalah ini. Mengikut pendapat Al-Baghawi, Imam Baghawi. Jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripada Fatihah dahulu daripada imamnya. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah tapi dia selesai lebih awal daripada imam. Maka kata Imam Baghawi, maka yang lebih aula, yang lebih afdal, jangan ia makmum tadi membaca amin sehingga imam membaca amin lebih dahulu. Dah habis dah Fatihah dia. Waladdallin. Kata Imam Baghawi, tunggu. Jangan lafaz amin lagi. Tunggu imam lafaz amin dulu. Amin. Barulah dia lafaz amin serentak dengan amin imam. Supaya dapat apa yang dijanjikan dalam hadis, iaitu keampunan dosa-dosa yang telah lalu. Itu pendapat Imam Baghawi. Tetapi berkata Al-Imam An-Nawawi, bermula kaul yang terpilih. Imam Nawawi menakalkan pendapat ulama-ulama yang mukhtar, yang terpilih. Hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan dirinya dahulu. Dah habis baca Fatihah, waladdallin, amin. Ucap amin dulu. Kemudian mengaminkan pula dengan takmin sebutan amin imamnya. Bila imam lafaz amin, dia aminkan bacaan ataupun doa imam tu. Dia aminkan doa dia dulu, Fatihah dia dulu, kemudian bila imam ucap amin, dia pula mengaminkan Fatihah ataupun doa imam. Baik. Masalah ke 75. Sunat makmum membaca amin dengan jahar serta imam dan perempuan dengan sir. Disunatkan bagi makmum membaca amin dengan jahar berserta imam. Imam amin, makmum pun amin serentak dengan imam dengan suara yang kuat. Dan janganlah dahulunya dan kemudiannya. Amin tu biar serentak. Jangan makmum mendahului imam. Jangan juga imam mendahului makmum. Serentak. Jangan sebelum imam, jangan selepas imam. Yang dituntut adalah serentak dengan imam. Dan sayugialah. Itu makmum lelaki. Makmum perempuan. Sayugialah makmum yang perempuan membacanya, yakni amin, dengan sir, dengan perlahan. Cukup dia seorang dengar. Kerana suaranya, kenapa perempuan tak boleh amin dengan kuat? Kerana suaranya ada kalanya aurat. Suara perempuan, aurat. Tak boleh didengari oleh lelaki yang bukan mahram. Atau makruh. Kenapa perempuan tak boleh amin dengan kuat? Kerana makruh. Hukum dia makruh. Seperti mana disunatkan baginya membaca dengan sir pada sembahyang yang jahar di hadapan orang-orang lelaki ajnabi asing. Kalaulah dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah. Disunatkan bagi perempuan sembahyang maghrib, isyak, subuh, bacaannya jahar, bacaannya kuat. Dia sembahyang sendiri kat rumah. Yang ada kat rumah anak-anak je. Maka bacaannya jahar. Macam lelaki. Bacaannya jahar. Walaupun dia perempuan, bacaannya jahar. Tetapi kalaulah ada lelaki ajnabi. Katalah suami bawa balik kawan. Kawan suami, dia adalah lelaki ajnabi. Maka perempuan ini tak boleh nyaringkan bacaan dia. Kena baca dengan perlahan. Fatihah perlahan, surah perlahan, takbir semua perlahan. Sebab apa? Khawatir lelaki ajnabi itu mendengar suaranya. Baik.
sama juga dengan amin. Amin kalaulah dia sembahyang kat rumah. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Tak ada ajnabi. Yang ada suami dan juga anak-anak. Maka bila amin, dia disunatkan nyaring. Tapi kalau ada lelaki ajnabi, maka dia tak disunatkan menyaringkan bacaan amin. Habis itu. Bersalahan membaca talbiyah. Ulama kata perempuan lafaz amin hendaklah diperlahankan. Berbeza dengan talbiyah. Kita baru lepas bulan haji kan. Orang yang dalam ihram ini selagi belum lontar jamrah, selagi itu dia disunatkan bertalbiyah. Daripada ihram sampai lontar jamrah 10 Dzulhijjah tu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Baik lelaki maupun perempuan. Talbiyah itu dilafazkan dengan suara yang kuat. Tu kata ulama kat sini, bersalahan membaca talbiyah. Maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya. Sunat. Kerana keadaan setiap orang. Kenapa talbiyah boleh pula perempuan talbiyah dengan suara yang kuat? Amin tak boleh pula dengan suara yang kuat. Kenapa? Maka ulama kata, kerana keadaan setiap orang, masing-masing ia sibuk padanya dengan sendirinya. Bila dalam masalah haji, setiap orang bertalbiyah. Tak ada masa nak bagi tumpuan dan perhatian kepada suara orang lain. Dia sibuk diri dia dengan apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sibuk dengan doa. Masing-masing sibuk dengan amal ibadat sendiri. Jadi perhatian tumpuan pendengaran tak diberi untuk dengar perkara yang lain. Jadi walaupun perempuan yang bertalbiyah, laki tak akan pasang telinga untuk dengar talbiyah dia. Sebab laki juga sibuk bertalbiyah sama. Bersalahan ibadat sembahyang berbeza dengan sembahyang. Maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan di dalam sembahyang. Sangat digalakkan dalam sembahyang. Orang yang sembahyang ni, makmum khususnya, dituntut untuk diam. Kenapa diam? Dengar bacaan. Tu imam. Banyak diam dan mendengar, bagi perhatian, bagi tumpuan. Pada masa tu kalau dengar suara perempuan tu lain macam. Bila perempuan amin dengan kuat, dia akan kedengaran oleh lelaki yang ajnabi. Sebab memang lelaki sedang memberi tumpuan kepada bacaan tu. Bersalahan dengan sembahyang, maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan di dalam sembahyang. Sangat digalakkan, dituntut pada kebanyakan tempat padanya. Kerana itu dalam solat perempuan tak digalakkan tinggikan suara, tapi dalam talbiyah haji perempuan disunatkan, digalakkan talbiyah dengan suara yang kuat. Baik, berikutnya masalah yang ke-76. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup? Tak ada. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.